Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Surah Al-Baqarah ayat 148, muka surat halaman 23. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita dan juga memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Minggu sebelum ini kita tengok bagaimana Allah turunkan arahan supaya berlaku penukaran kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah di Mekah. Kesan daripada Nabi sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menzahirkan sedihnya kerana tidak boleh berkiblatkan Baitullah, iaitu daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah tunaikan permohonan Nabi tersebut, maka berpindahlah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Kesan daripada perpindahan tersebut, maka golongan-golongan agama lain seperti mana golongan Yahudi, golongan Nasara dan juga golongan musyrik Mekah menimbulkan juga masih berbagai-bagai tomahan kepada Nabi kita. Kenapa sebelum pindah dahulu Nabi ini kata Nabi, tapi syariat lain, tapi kiblat ikut kami. Itu kata orang Nasara dengan orang Yahudi lah. Kata pula orang Mekah, dia tahu apalah Nabi itu, kata dia Nabi Allah, kata ada agama baru, tapi kata agama Nabi Allah Ibrahim, tapi kiblat ikut Baitul Maqdis. Dengan dalam keadaan dua-dua fahaman tersebut, maka Allah jawab persoalan mereka. Sebenarnya kiblat itu bukanlah penting sangat, yang mustahaknya melaksanakan arahan Allah. Dah, kiblat Baitul Maqdis ke Baitullah ke, sebagai syarat saja, kiblat tawajuh saja. Yang mustahak sekali Allah nak tunjukkan kepada semua hamba-Nya siapa saja yang taat kepada Allah dengan mengikuti arahan Allah. Bila Allah perintahkan taat dengan dia, dengan arahan supaya tukar kiblat, adakah hamba ikut? Itu maksudnya. Maka itu jawab ayat yang ke 148. Walikullin wijhatun, dan masing-masing
masing-masing apa? Masing-masing kaum tadi. Yahudi ada kiblat dia, Nasara ada kiblat dia, orang musyrik Mekah pun ada kiblat dia. Masing-masing ada kiblat. Itu takdir kata walikulli wijhatun. Maka masing-masing ada jihad. Jihad ni satu arah. Satu arah yang mereka masing-masing menumpukan ketaatan mereka. Masing-masing ada, bukan penting sangat, tapi masing-masing ada kiblat masing-masing. Dan Allah kata huwa, dan dialah yang apa tu kumpulan-kumpulan tadi, Nasara ke Yahudi ke musyrikin tadi ke, huwa muwalliha, menghadapkan amalan-amalan mereka kepada kiblat mereka masing-masing. Jadi untuk orang mukmin, wahai orang mukmin dan muslim, memandangkan Allah telah turunkan arahan supaya berpindah daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah, jangan peduli mereka, jangan peduli Nasara, jangan peduli Yahudi. Kamu ikut saja apa-apa yang aku perintahkan untuk menumpukan kiblat kamu kepada Baitullah di Mekah. Itu maksudnya. Maka masing-masing rasa hak masing-masing, tapi kamu ikut arahan aku, berpaling kepada badan kamu, wajah kamu kepada Baitullah. Bila berpaling kepada Baitullah, maka arahan Allah, teruslah amalan-amalan kamu dengan mengikuti segala syariat, ikut segala perintah, yakni apa dia? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu semua wahai hamba yang taat kepada aku, berlomba-lomba untuk apa? Untuk buat kebaikan. Ini baru bincang tajuk ni. Baru ni fastabiqul khairat. Dalam Al-Quran banyak Allah bincangkan kebaikan, bincangkan perkara-perkara akhirat, dengan Allah akan nukilkan perkataan fastabiqu. Fastabiqu ini ialah berlumba-lumba. Berlumba-lumbalah untuk melaksanakan arahan Allah. Berbeza dengan perkara-perkara dunia. Kalau perkara-perkara dunia, tidak ada satu ayat pun yang Allah suruh supaya berlumba-lumba. Tapi dalam ayat Al-Quran, berlumba-lumba memang arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera melaksanakan arahan Allah. Tengok lari sikit. Bau durian. Betul. Kelang kabut kita bau durian. Durian punya pasal ni. Apa tu tadi? Berlumba-lumba untuk mengejar kebaikan. Dalam ayat Al-Quran, sebanyak 114 surah ni, tidak ada pun satu ayat pun yang Allah perintahkan berlumba-lumba untuk perkara dunia. Berlumba-lumba mesti ke arah kebaikan. Dan surah apa contoh? Contoh dalam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Maka berjalanlah kamu ke seluruh muka bumi ini, lepas tu famshu fi manakibiha, berjalan seluruh puncak bumi, wa kulu min rizqihi, makalah rezeki aku, tu je. Maknanya tidak ada suruh berebut-rebut cari rezeki, berebut kerja atas perkara dunia. Tapi perkara akhirat, banyak 2-3 contoh yang saya ambil. 2-3 contoh yang saya ambil. Contohnya apa? Contohnya surah yang kita sering baca lah. Kita sering baca surah Az-Zariyat sebagai contoh. Fafirru ilallah. Fafirru, maka segeralah kembali kepada Allah. Kembali segera, berlari-lari mengaji menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain lagi, apa lagi? Surah Al-Hadid. Sabiqu ila maghfirah. Sabiqu, berlumba-lumbalah untuk mencari pengampunan Allah dengan bertaubat dengan dia, bertahajud dengan dia, berdoa sedia. Nak kebaikan, nak akhirat, mesti berlumba-lumba. Apa lagi? Banyak ayat-ayatnya, saya petik 3 perkara tadi. Surah Al-Jum'ah bagi contohnya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiyatis shalah may yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Fas'au, dengan cepat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan kitanya,
Mana-mana sahaja ayat Al-Quran, kalau sebut bab ibadah, sebut bab akhirat, sebut bab Allah, mesti Allah akan kaitkan dengan berlumba-lumbalah kamu, berkejar-kejaranlah kamu, merebut peluang. Kenapa? Apa hujah? Hujahnya, kenapa Allah perintahkan kita untuk kebaikan, untuk pahala, mesti berebut, mesti berlumba-lumba? Kerana yang pertama ialah umur kita tak tentu. Yang kedua, kebaikan tersebut hanya peluang Allah bagi sekali tu je. Contoh. Apa contoh dia? Solat ataupun infak. Infak. Baru ni kita IKF ada minta minta sikit donation untuk buat tempat solat, tempat ambil air wuduk. Nah, kita buka 2 hari. Bila kita buka 2 hari, ada hamba Allah berebut untuk infak, dia infak terus. Sehari tutup terus. Pasal dah cukup dah. Maka apa jadi pada orang yang tak sempat infak tadi? Maka rugilah dia. Kata ditakdirkan dia mati ketika tak sempat berinfak tersebut. Dalam ayat Al-Quran, maka menangislah dia, menjeritlah dia, minta nak kembali ke dunia untuk berinfaknya. Tahu tak? Untung orang berinfak tadi pasal dia ada peluang untuk berinfak. Tapi orang tak sempat berinfak, amat malang nasib dia. Kata ditakdirkan dia mati ketika tu. Hikmah di sininya, kena ingatlah, mati kita tak pasti bila-bila saja akan mati. Rugi kalau kita tak berlumba-lumba untuk merebut peluang. Yang kedua, peluang kita hanya sekali saja. Sebagai contohnya, kita datang awal-awal dah, awal dekat surau, bunyi azan saja, atau sejam sebelum azan dah datang dah. Macam tuan hari kita dah, sejam sebelum azan datang dah. Duduk tunggu waktu, tengok berlumba-lumba, maka dia menang lah. Ada juga orang datang lewat, jadi masbuh, rugi dia, tidak ada pertandingan bagi dia. Ada juga orang datang awal, tapi duduk main handphone kat belakang. Sepatutnya dia datang awal, dia berebut dosa pertama, berlumba-lumba. Tapi dia duduk main handphone kat belakang, tak ada berlumba-lumba juga. Nak ceritanya, siapa yang berlumba-lumba, ambil peluang duduk sah pertama tu, barulah itu dapat markah yang paling penuh sekali. Apa-apa saja, infak ke, datang buat amal ke, ataupun membersihkan rumah Allah ke. Rumah kita sanggup bersih, bangun pagi-pagi, siram pokok bunga, sapu. Rumah kita, rumah Allah. Tak apalah jaga ada, tak apalah siap ada. Membiarkan siap cuci sedangkan peluang dia ada, tak nak. Rugi, amat rugi pasal berlumba-lumba tak ada. Maka kalau kita tidak berlumba-lumba ni, kita tak sempurna iman. Pasal Allah arahkan, untuk jalan aku, mesti kamu berlumba-lumba. Maka kesempurnaan iman kita tak betul, ada tak betul lagi, maka berubahlah. Cepat-cepat berubah. Waktu perkara dunia ini, ala kadar saja. Kenapa? Pasal perkara dunia ni, Allah memang dah tetap dah. Kejarlah kamu tinggal isyak, tinggal subuh pun sekalipun, tetap pendapatan kamu sekian-sekian. Bukan halang bekerja tapi kena jangan berlumba-lumba. Bekerja, solat, dapat gaji, infak, berlumba-lumba untuk infak, itu yang benar. Tapi kita lari dunia, kita berlumba-lumba, tinggalkan segala kehendak Allah, berakhirat. Balik tu baru duyan lagi ni. Bab akhirat kita apa dia? Tak berlumba, ala kadar saja. Bab dunia kita berlumba-lumba. Itu ibrah kita boleh ambil sini. Maka Allah kata, fastabiqu khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu untuk mencapai kebajikan tersebut. Kenapa berlumba-lumba? Pasal bila kamu tak sempat ambil peluang yang Allah offer, kamu tak sempat ambil peluang yang Allah telah janjikan sebut, rugi besar. Kenapa? Allah kata, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, ya'ti bikumullah, pasti kamu akan mendatangi Allah pada hari jami'a. Semua dikumpulkan Allah pada hari kemudian nanti. Allah kata dah, di mana kamu, kenapa kamu tak berlumba-lumba? Bila kamu tak berlumba-lumba ke, kamu berlumba-lumba untuk dunia ke, ingat, di mana pun kamu sekali, pasti sampai satu masa, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana kamu berada, pasti kamu datangkan Allah untuk semua sekali berkumpul di pada mahsyar nanti. Allah akan tanya, menyesal kau menangis ke, kena tidak berlumba-lumba atas dunia ini untuk jalan Allah?
maka ketika itu tidak ada guna lagi, tidak ada guna ketika itu lagi. Pasal innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah, innallah, sungguhnya Allah itu ala, ke atas, kulli syai'in, segala sesuatu, Allah berkuasa sepenuhnya. Maka mereka yang tidak berlumba-lumba, maka amat malang sekali, kerana peluang kemasan tadi mereka tidak gunakan untuk pergi menemui Allah, untuk mempersembahkan yang hasil yang mereka lumba-lumba tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana mereka hanya ambil je, collect balik. Kalau infak tu datang bergunung-gunung, harta yang kita infak dunia ini dia bertukar menjadi pahala di hari akhirat nanti, akan bertukar harta yang kita infak tu akan bertukar menjadi syurga, kemewahan syurga bagi kita. Dan kehidupan dunia yang kita berlumba-lumba tadi akan bertukar menjadi azab yang akan menyiksa kita nanti. Maka kesan Ibrahim kita boleh ambil di sini. Kita kena beramal dengan ayat-ayat yang semacam ini. Kita pergi ke ayat yang 149 pula. Pun masih lagi berkenaan dengan kiblat, masih lagi pertukaran kiblat lagi. Ini untuk di mana untuk orang luar. Baru ni kita baca ayat, kalau kita berada di dalam masjid, dalam Masjidil Haram, kita punya kiblat ialah di mana? Tengah-tengah Baitullah tersebut. Pasal kita keliling bola tu dah. Tapi ini pula kalau kita di luar, pada Mekah. Wa min haitsu kharajat tu. Wa min haitsu, dan dari haitsu, mana-mana sahaja, kharajta, kamu keluar, kamu musafir, wahai Muhammad. Kamu daripada mana-mana sahaja kamu keluar, kamu pergi mana-mana tempat lah, pergi ke Syam, pergi ke negara-negara lain, maka untuk Nabi ni Allah pesan. Bila pesan untuk Nabi, untuk kita samalah. Fawalli, maka palinglah. Paling apa? Wajhaka syatrul masjidil haram. Wajahmu jangan kita tafsirkan muka. Wajah asalnya daripada badan. Pasal bila kita solat, walaupun badan kita tak menghadap ke kiblat, tak sah. Tapi kalau muka kita menghadap ke ni, makruh je. Maka wajhaka di sini kita kena tafsirkan bahagian besar badan kita. Mana badan lah, yang lari badan. Solat badan mesti menuju kepada kawasan tanah haram di Mekah. Orang luar-luar ini, fawali wajhaka, maka palinglah wajah kamu yang di badan kamu, syatra, ke arah Masjidil Haram, masjid haram tersebut, ataupun tanah-tanah haram tersebut untuk orang luar. Kenapa? Wa innahu, dan sesungguhnya ia, siapa? Sesungguhnya ia, mana berpaling kepada Baitullah tadi, berpaling kepada Masjidil Haram tadi untuk orang luar tadi, lal haqq, benar-benar, adalah perkara-perkara benar yang Allah ceritakan, bukannya tipu. Maknanya betul-betul Allah arahkan berpindah kiblat tersebut ke arah Baitullah. Bukan main-main. Ini betul-betul punya. Wa innahu lal haqq, benar-benar, min rabbika, daripada Tuhan kamu. Allah guna min rabbika. Kenapa bukan guna min Allah? Pasal Allah nak suruh kita ini ambil pengajaran. Wahai hamba, min, daripada, aku ganti nama aku daripada Allah, sifat aku itu rabbika, Rabbi, Tuhan yang jaga kamu. Bila rabbika ini duduk bersendirian, kita kena gabung sekali. Rabbika, menjaga dan pencipta. Allah penjaga, pencipta. Tapi Allah tak ada sini dipanggil Rabbika, kita kena gabung-gabung sekali. Min Rabbika, Allah yang mencipta dan menjaga dan memelihara kita, dia yang tolong ini. Tapi kenapa kamu tak nak ikut? Berpaling ke tempat yang aku arahkan. Kerana aku ni yang buat benda tu, aku yang arahkan. Siapa aku? Akulah jaga kamu, akulah buat kamu, tidak ada orang lain. Kamu kena ikut arahan aku, wahai hamba. Kena hadirkan perasaan kita betul-betul takut dengan Allah, betul-betul nak balas jasa Allah, betul-betul tahu yang Allah Maha berkuasa, dia cipta kita, dia jaga kita. Takut dengan dia ketika itu. Maka wamallahu, dan tidaklah Allah itu, Allah yang Rabbi, tidaklah Allah itu bighafilin, lalai. Tidaklah itu lalai, maknanya ghaflah. Orang utara ni orang panggil ghaflah, bighafilin. Allah itu tidaklah lalai
amma ta'malu, daripada apa yang kamu kerjakan. Ini ancaman ni. Kalau tengok sekali lalu tengok ayat ni, wa mallahu bighafilin amma ta'malu, dan tidaklah Allah itu lalai sikit pun daripada melihat amalan-amalan kamu. Bila aku perintah kamu buat sekian-sekian tapi kamu tak buat, kamu dalam pandangan aku. Jaga kamu. Aku akan hukum kamu pasal aku ada kuasa nanti untuk tangkap kamu. Kamu tak boleh lari pada hukuman aku. Itu maksud dia ancaman. Allah sentiasa menengok kita setiap saat kita dalam kehidupan seharian. Apa kita buat? Berlumba-lumba ke? Tidak berlumba-lumba ke? Allah tu tengok, memanjang. Allah sesaat pun tidak lalai atas dunia ni. Kalau buah kita boleh kelentong dia. Tengok dia tak ada, kita buat hal sekejap. Tapi Allah tak boleh. Sesaat pun Allah kata, wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Sikit pun tidak lalai, dan aku akan hukum. Kamu pasti tak akan boleh lari daripada cengkaman aku untuk menghukum kamu, kerana kamu tak taat dengan aku masa atas dunia dahulu. Boleh? Jelas kan? Bukan setakat jelas ni. Nak suruh dia jeliga masuk dalam hati. Allah memperkenalkan diri dia. Kita takut dan kita nak balas jasa Allah, nak bersyukur dengan Allah. Itu sebenarnya tujuan dia. Nak suruh betul-betul zahir dalam hati kita ni, Masya Allah, besarnya Allah, hebatnya Allah, kudratnya Allah. Dia buat segala untuk aku, dia jaga aku rupanya. Kena ada perasaan macam tu, barulah masuk ayat-ayat yang semacam ini dalam hati kita. Dan kita akan takut lagi nak langgar perintah Allah, kerana dia sentiasa duduk warning kita, duduk perhati, jaga hamba, aku akan hukum kamu. Buat tak buat aku suruh, aku akan hukum kamu. Itu maksud bighafilin amma ta'malun. Habis 149. Pengajaran dia apa dia? Jangan sekali-kali kita ingkar perintah Allah. Hendaklah bersegera, berlumba-lumba apa-apa saja yang berkaitan dengan hari akhirat. Kita ini hari akhirat tak masuk. Kita semua tahu hari akhirat, tapi tak meresap dalam jiwa hari akhirat ni. Pasal inilah benda-benda ini kita sambil lewa saja. Kita tak dengan sepenuhnya berulang-ulang berdoa dengan Allah supaya meyakini adanya hari akhirat. Maka kita pun bila tak meyakini hari akhirat, ataupun kita pun tidak buat persiapan untuk hari akhirat, kita pun digoda oleh dunia, ditipu oleh dunia dengan berlumba-lumba untuk pergi ke dunia saja. Ayat berapa pula? Ayat 1, 4. 1 50 dah. Cepat hari ni. Laju sikit malam ni. Wa min haitsu. Dia ulang. Tak ada pun, ada sekali. Dia ulang 2 kali, yang kedua kali ni. Yang ketiga dah. Yang ketiga dah Allah ulangkan wa min haitsu. Kenapa? Bila ulang-ulang dalam Al-Quran, nak ceritanya betapa pentingnya perkara itu yang Allah nak kita ambil pusing, ambil hal. Pasal apa? Pasal kiblat ini walaupun syarat syah solat saja, tapi perkara yang paling penting berhubung dengan kiblat ialah kita betul-betul kiblat tawajuh kita tu kenapa? Kenapa? Nanti orang agama lain kata, dia ni kita sembah tokoh batu kecil, dia kata kita sembah, dia tu sembah batu besar lagi, Batullah tadi. Nak jawab macam mana kita? Kita sembah batu kecil je, dia sembah batu besar, sembah kat Mekah tadi. Dia kata macam tu. Itu penting sekali Allah ulang, benda penting. Wahai yang berbagi tahulah, yang bertanya tadi, sebenarnya kamu sembah tadi adalah atas arahan aku. Aku Allah, aku Rabbi tadi. Tapi kamu tadi, siapa yang suruh kamu sembah patung ataupun tokong tadi? Itu jawapan jawab dia. Mana ini yang penting sangat. Yang kedua, pertama. Boleh yang pertama. Yang pertama, kita nak jawab persoalan. Takut orang lain kata, orang Islam ni lagi syirik. Dia sembah batu. Kita sembah batu kecil je. Dia sembah batu besar 4 segi di Mekah sana. Dia berkata macam tu. Jawab. Allah bukan macam itu. Sebenarnya kami sembah bukan sembah dia. Kami sembah adalah kerana Allah suruh. Kamu, siapa suruh? Kemukakan dalil. Kalau ada orang suruh, betul, tapi mana kitab-kitab yang kamu kata Allah suruh kamu? Dia tak ada jawab. Pertama. Yang kedua, kamu pula menyembah apa-apa sahaja yang kiblat tawajuh kamu tersebut, kamu beranggapan, kamu meyakini benda yang kamu sembah tadi ada keberkatan dia, boleh tolong kamu. Kamu ada masalah, dia boleh selesai masalah kamu. Kamu ada hajat, dia boleh sempurnakan hajat kamu. Kami orang Islam, kita tak ada. Kami hanya anggap batu, hanya batu biasa.
Itu kata Sayyidina Umar kata dah. Dia kata, hai batu, dah, kalau kamu Nabi tak cium, aku percaya aku tak pandai pun kamu ini. Tak ada apa-apa pun. Tapi kalau kita menganggap batu tersebut ada benda-benda ajaib, benda-benda sakti, kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat ya? Jangan belilah kelambu Mekah, kelambu jual pasar malam dulu dah. Saya mula-mula pindah dulu di Pajajaran ni, ada beratus di pasar malam Pajajaran tu untuk beli kelambu Mekah, kelambu Kaabah tadi. Masya Allah, benda-benda kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita merasakan benda itu boleh bagi luar biasa dengan kita. Ada penyakit boleh sembuh, ada hajat senang dikabulkan sebagai azimat. Pelari kedai, tanpa dia kedai lari. Tapi betul-betul tanpa dia seminggu betul-betul lari kedai. Nak cakap macam mana? Siapa nak menafikan kita ada kedai? Tak ada orang dah. Satu hari 10 orang mari kedai kita. Tapi sejak beli kelambu Kaabah tadi, tampalkan, seminggu orang beratur, 3 km beratur. Jadi siapa hujah? Tak boleh jawab kita. Kita tak mengaji Quran. Dalam Al-Quran jawab perkara tadi. Hujah Allah. Hujah Allah. Sekiranya kebenaran bukannya merupakan sesuatu kejayaan, keberhasilan, bukannya sebagai sesuatu kebenaran. Kalau menjadi memang aku izinkan, tapi aku izinkan dengan kemurkaan aku kerana kamu bergantung juga kepada selain daripada aku. Sepatutnya kamu ada nak lari kedai, berdoa dengan aku, minta doa dengan aku, berzikir, berdoa segala-galanya. Tiba-tiba kamu ambil azimat kelambu Kaabah tanpa meyakin kelambu tadi boleh menyelesaikan masalah kamu. Orang mengaji surah Fussilat jelas. Surah Fussilat cerita, kita buat sesuatu, kita menyeru sesuatu kepada selain daripada Allah, maka kalau berjaya, kalau berjaya ataupun berhasil daripada kita buat tadi dengan kemurkaan Allah. Bukan berjaya atau berhasil dengan keredaan Allah. Sanggup kita ke? Kedai kita beratur dapat 20-30 ribu sehari? Tak. Tapi dalam neraka Jahanam kekal neraka selama-lamanya. Dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun. Susah macam mana pun, sekatu je. Paling susah mati, habis cerita. Tapi di hari akhirat, kena pukul, kena beduk, kena bakar, kena rendam air panas, rendam air sejuk pada. Hari-hari kerja dia, makin hari makin kuat. Bila? Tidak ada penghujung. Sanggup kita buang, kita takut dengan dunia yang tidak ada apa-apa ini dengan menjual kita dibakar dengan api neraka selama-lamanya di hari akhirat nanti. Pilihlah. Kita nak berlumba-lumba dunia ke? Kita nak berlumba-lumba hari akhirat? Serah pada kita. Kita ni umur dah 60 tahun, 70 tahun semua dah ni. Bila-bila masa saja kita akan dipanggil menemuinya. Alangkah malangnya kalau orang terlibat dengan perkara-perkara bomoh, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang kau maru ini, mati dia tak sempat bertaubat, maka kesian dengan dia. Maka kita kena tahulah, kena belajar. Lepas tu kita kena belajar Al-Quran, surah yang bermula dengan surah Hamim, cerita bab akidah. Babnya jelas semua sekali ya. Panjang cerita kita ni. Lagi tajuk lain lah. Apa tajuk tadi kita bicara ayat 10. Maknanya Allah ulang balik, wa min haitsu kharajta, dan dari mana kamu keluar, sama juga tadi. Maka Allah ulang pasal pentingnya perkara ni. Takut dia risau, takut orang anggap kiblat tadi ada sesuatu mukjizat bagi ada kiblat tadi. Maka ulang balik sini, wa min haitsu kharajta, maka bila kamu keluar saja wahai Muhammad, dan pesan kepada umat-umat kamu, fawalli wajhaka, maka palingkanlah badan tadi juga, paling badan tadi syatrul masjidil haram, kepada arah masjidil haram juga. Lepas tu bila arah berpaling pada masjidil haram, ma kuntum, bagi tahu umat kamu, kita semualah, Allah pesan kepada kita semua ni, ma kuntum, di mana saja, wahai su ma kuntum, di mana saja kamu berada wahai umat-umat Muhammad, di mana kamu berada, fawallu wujuhakum, maka berpalinglah juga kepada wajah kamu kepada syatra masjid, kepada arahnya, yakni syatrahu tu, domain kepada Masjidil Haram tadi. Maka wahai umat-umat Muhammad,
Di mana kamu negeri Thailand ke, negeri Zimbabwe ke, negeri Kemboja ke, bila kamu solat, hadapkan sebagai besar anggota badan kamu tadi yang di depan oleh wajah tadi, maka berpalinglah kepada Masjidil Haram. Kenapa? Li'alla takuna linnasi alaikum hujjatun. Mana li'alla? Agar tidak, li'alla yakuna, tidak menjadikan kamu linnasi, bagi manusia, alaikum, ke atas kamu, hujjatun, hujjah, alasan. Beli ayat tak faham ayat ni kalau tak laki. Nah, kenapa Allah suruh kita tumpukan tadi kepada Masjidil Haram? Kerana Allah kata agar kamu tidak menjadi bahan alasan kepada kaum-kaum yang lain. Faham tak? Kenapa? Pasal dahulu bila sebelum pindah ke Baitullah, bila kamu menghadap ke Baitul Maqdis, orang Nasara, orang Yahudi kata, apalah Islam tu. Kami agama lama, betul lah kami berkiblatkan Baitul Maqdis. Tiba-tiba dia nak tumpang kami sama, dia dah lah syariat lain. Dia kata dia tak nak ikut syariat Nabi Musa. Tak nak ikut syariat Nabi Musa. Dia nak ikut syariat Nabi Muhammad. Tapi kiblat ikut kami. Tak glamour lah Islam ni. Itu macam tu. Dia kata macam tu. Pertama. Yang kedua, untuk orang musyrikin pula, Mekah. Orang Mekah ini memang asalnya dia solat dia menghadap Baitullah. Kenapa? Pasal dia mengatakan, dia beranggapan dia pengikut Nabi Allah Ibrahim, Hanif. Bila jadi macam ini, bila Nabi kita terima arahan untuk pindah kiblat, sebelum pindah tadi, masih lagi kiblat ke Baitul Maqdis, dia kata pelik Muhammad ini. Dia kata dia agama benar, agama Islam, agama daripada Nabi Allah Ibrahim, tapi bukannya menghadap ke arah kiblat, ke arah Baitullah. Kenapa dia menghadap Baitul Maqdis? Tak glamour. Orang Arab katakan Nabi pula. Dua-dua tersepit. Dua-dua memberi tekanan kepada Nabi. Orang Yahudi, orang Nasara pun kutuk dia, orang Arab pun kutuk dia. Maka Allah kata, bila pindah di sini, bila kamu semua menghadap ke Baitullah, maka li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun. Maka tidak ada lagi orang boleh kutuk kamu lah, wahai Muhammad, wahai orang mukmin tulen. Orang tak berani kutuk kamu lagi dah. Pasal apa? Pasal kamu dah pindah dah. Sebagaimana cercaan nistaan mereka tadi daripada Baitul Maqdis kepada ni, dah terima semua dah. Boleh? Jelas kan? Lepas tu illa ada geng-geng kepala dipanggil kepala pengat. Kelantan kata kepala ketua gangster mesti ada. Illa kecuali allazina zalamu minhum. Ada sedikit-sedikit yang zalim di antara kamu. Memang ada lah. Ketua-ketua penjahat ni memang ada di setiap kaum tersebut. Orang Arab adalah macam Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng jahat tadi. Orang Nasara memang ada geng-geng jahat ini. Setiap kampung mesti ada ketua penjahat ni. Geng-geng Geng-geng jahat lah. Geng-geng 10 orang, geng-geng 8 orang, grup 10, grup 8 ke. Memang ada setiap kampung itu. Dia tak berubah. Dia ni gangster. Dia dulu lagi. Allah kata illal ladzina zalamu minhum. Malaikat orang yang zalim di antara mereka. Tengok ni. Ada orang kutuk dia. Ada. Sebab kecil tadi. Tapi tengok ni penting. Ayat ni penting sangat ni. Tengok Allah kata ini mana segera, maka fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut dengan mereka. Fala takhshawhum, wahai Muhammad, wahai orang mukmin tulen, jangan kamu takut dengan orang ketua-ketua penjahat tadi yang kutuk kamu, yang hina kamu tadi. Ikut saja terus amalan kamu sebagaimana yang aku ajar kepada kamu, wahai Muhammad, supaya tunjuk amalan-amalan kamu yang benar kepada umat-umat kamu. Di sini fala takhshawhum. Maka tengok ni, Allah cukup jaga, cukup beri keyakinan, jangan takut kepada selain dia aja. Kita ni, ini kelemahan. Imanan kita amat lemah bab ni.
Kita takut kalau orang kata kita sesat. Kita takut kalau orang label kita dengan berbagai-bagai fahaman. Kita takut dengan kita beramal Quran dan Sunnah. Takut kita mati, orang lain tak datang solat jenazah kita. Takut. Kita takut bila kita ikut amalan benar seperti mana amalan yang dibawa oleh Nabi dan sahabat. Kita takut orang tak datang. Apa lagi? Kenduri kendaraan kita, orang boikot kita. Itu tak lengkap, iman tak penuh. Allah kata, fala takhshawhum, jangan takut dengan mereka. Mereka tak suka dengan kamu, mereka tak ikut kamu, mereka degil, mereka jangan takut dengan mereka. Ingat, Allah nak zahirkan keberanian. Pasal Allah, akulah Allah. Akulah Allah. Tak, ingat kata-kata Imam Syafi'i. Miskin sangat anak yatim piatu kecil lagi dia ni. Duit tak ada pun dia ni. Pergi mengaji hebat. Berjalan kat Mesir. Dia kata, walaupun aku amat miskin, tak ada apa pun, tapi aku berjalan hari ni macam seorang raja. Pasal ada Allah bersama-sama dengan aku. Ini sepatutnya kita kena ada. Jangan peduli dengan orang. Pasal apa? Pasal syurga neraka ini bukan mereka punya mulut. Syurga ini Allah peruntukkan untuk siapa saja yang berlumba-lumba tadi, semata-mata ikut arahan Allah, ikut amalan Nabi Muhammad saja, itu menentukan syurga dan neraka kita tadi. Ikut syurga, tak ikut neraka jahanam. Ini kenapa nak takut dengan kata-kata orang? Kata-kata orang tak mampu kita pergi ke syurga dengan kata-kata dia. Jadi kita tak ikut perkara ini. Ini ayat ini betul-betul kita kena pegang. Mana fala takhshawhum, kalau betul-betul takut, jangan takut dengan mereka. Wakhshawniya, dan takut dengan aku saja. Bila aku redha kamu, aku bagi syurga. Bila kamu pergi menemui aku di hari akhir nanti, aku akan buat bagi segala kemewahan kepada kamu semua, wahai hamba. Cukup dah. Wakhshawni, dan takut dengan aku saja. Kenapa? Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Bila kamu takut dengan aku saja, kamu taat dengan aku saja, kamu ikut macam aku saja, kamu beramal sebagaimana amalan yang ditunjukkan oleh Nabi aku saja, maka wali utimma ni'mati, dan aku akan sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kamu, alaikum, pada kata kamu, maka wala'allakum tahtadu, dengan cara kamu takut dengan aku saja, kamu tak terkesan dengan masyarakat, maka dengan cara tu saja baru aku boleh bagi petunjuk dengan kamu saja. Petunjuk daripada aku. Kenapa kamu takut dengan mereka saja? Mereka sikit tak boleh buat apa pun. Nah, kalau kamu rasa mereka tak datang kenduri, kahwin kamu buat, orang lain tak datang. Aku yang buka hati mereka untuk datang kenduri, bukan mereka. Tapi kita saja berprasangka. Berprasangka orang nak boikot kita, orang tak suka kita. Itu prasangka. Yang buka hati mereka tu, Allah kata aku minta kamu, wahai hamba, apa dia? Wakhshawni, takut dengan aku saja. Kerana aku yang nak beri pahala. Aku nak bagi petunjuk. Aku nak bagi syurga dengan kamu, wahai hamba. Memandangkan dah cukup masa, kita stop sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alil qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi